dan salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Bersama saya Ain Syahira dan sahabat saya. Saya Al-Hafizul Ismail dalam Info JBPM. Apa khabar Ain hari ini? Khabar baik, tuan-tuan apa khabar? Saya baik. Jadi kita teruskan dengan info pada hari ini Ain. Kita mulakan segmen info petang ini dengan statistik panggilan kecemasan sehingga jam 8 pagi 23 Mac 2021, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 458 panggilan kecemasan melibatkan 195 panggilan kebakaran, 92 panggilan penyelamatan dan 171 panggilan khidmat khas. Sehingga Ahad 22 Mac 2021, sebanyak 26,879 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang mana ia melibatkan 19,325 operasi sanitasi awam, 2,396 pemindahan mangsa, 214 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin, 7 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief atau HADR, 66 disinfeksi kawasan epicenter atau disinfeksi PUI dan PUS, 35 operasi pengurusan jenazah dan 4,836 lain-lain tugas Ain yang dijalankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Info seterusnya Ain. Bagi operasi sanitasi awam, sehingga semalam Isnin 22 Mac 2021, sejumlah 19,325 operasi sanitasi dilaksanakan yang merangkumi 150 zon, iaitu 51 zon merah, 21 zon jingga, 61 zon kuning dan 17 zon hijau, mengikut pengkelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Semalam sahaja sebanyak 74 operasi sanitasi awam dilaksanakan meliputi 19 zon merah, 5 zon jingga, 11 zon kuning dan 2 zon hijau telah dilaksanakan yang melibatkan 10 buah negeri, iaitu Selangor 1 operasi, Johor 4 operasi, Sarawak 8 operasi, Pahang 2 operasi, Sabah 9 operasi, Perak 32 operasi, Melaka 3 operasi, Kelantan 5 operasi, Pulau Pinang 4 operasi dan Perlis 1 operasi. Kita beralih kepada seterusnya. Betul Ain. Kita lihat setiap hari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bertungkus lumus untuk menjalankan sanitasi awam. Betul. Jadi untuk makluman hadirin sekalian, sehingga kini operasi telah merangkumi 19,267 premis yang terdiri daripada 3,460 pusat perniagaan, 1,981 kawasan perumahan, 4,000 tempat awam, 384 pasar, 6,565 bangunan kerajaan, 321 balai bomba, 310 pusat tahfiz, 805 premis PDRM dan 1,441 buah sekolah kerajaan Ain. Betul, kita terus dengan segmen info petang ini. Kita mulakan dengan maklumat terkini berkenaan Standard Operating Procedure SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Untuk makluman semua, kerajaan telah membenarkan semua sektor dan aktiviti kecuali perkara-perkara dalam senarai aktiviti yang tidak dibenarkan, negative list. Betul. Jadi bagi aktiviti yang tidak dibenarkan Ain pula adalah pergerakan ke kawasan PKP ataupun PKPB ataupun juga PKPD. Kecuali bagi mendapatkan rawatan kesihatan, urusan kecemasan dan kematian dengan kebenaran daripada pihak PDRM sajalah Ain. Okey, jadi kalau kita ada kesempatan hari ini, kita maklumkan juga kepada penonton bahawa semua negeri kecuali Nabawan di Sabah telah ditamatkan PKP pada 4 Mac 2021, di mana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pula dilanjutkan di negeri seperti Negeri Selangor, Johor, Kelantan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dari 19 hingga 31 Mac 2021 dan juga di Sarawak Ain daripada 16 hingga 29 Mac 2021. Betul tuan. Manakala negeri-negeri yang berikut adalah di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkuat kuasa 16 hingga 29 Mac 2021. Betul. Negeri yang terlibat adalah Kedah kecuali Mukim, Kuala Muda dan Kulim, Negeri Sembilan kecuali Seremban, Sabah kecuali Nabawan, Perak, Pahang, Terengganu, Perlis, Putrajaya, Labuan dan Melaka. Seterusnya tuan. Okey, dalam SOP yang telah ditetapkan oleh MKN Ain, bilangan penumpang dalam kenderaan persendirian adalah mengikut kapasiti kenderaan itu sendirilah. Jadi kalau Ain satu keluarga 4 orang, kapasiti untuk kereta 5 orang, boleh tambah lagi 1 orang lah untuk ikut sama. Jadi
Namun harus diingat bagi individu yang berisiko tinggi Ain ya, seperti kanak-kanak ataupun orang tua tidak digalakkan keluar ke kawasan awam, tempat terbuka ataupun tempat yang sesak lah. Untuk sektor penerbangan pula, semua aktiviti dan perkhidmatan di semua lapangan terbang dan pelabuhan dibenarkan untuk beroperasi dan untuk semua pengangkutan awam seperti bas henti-henti, bas ekspres, LRT, MRT, ERL, monorail, feri, kapal terbang, e-hailing dan lain-lain pengangkutan awam adalah dibenarkan untuk beroperasi. Dan Ain. seterusnya untuk kebenaran rentas negeri bagi pasangan suami isteri jarak jauh adalah dibenarkan dengan mendapat kebenaran dari pihak polis. Kami di Bomba Channel mengingatkan semua agar sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. #kita jaga kita. Betul Ain, kita jaga kita, hashtag. Dan saudara, untuk makluman, Selasa 23 Mac 2021 telah berlangsungnya lawatan kerja rasmi oleh Yang Amat Setia Datuk Haji Soiman bin Jahid, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Lawatan Yang Amat Setia Datuk Seri Haji Soiman telah dimulakan dengan menerima tabik hormat dan pemeriksaan pembarisan kehormat. Betul. Yang Amat Setia Datuk Haji Soiman telah membuat lawatan ke tapak projek transformasi pameran bas bergerak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Seterusnya, untuk makluman tuan dan penonton di rumah, beliau juga turut menanam pokok sempena program penghijauan Malaysia dalam usaha menjayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Okey. Seterusnya tuan. Ya Ain, info seterusnya adalah mesej integriti daripada Unit Integriti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkaitan dengan penampilan penjawat awam. Seperti yang sedia maklum, penjawat awam diminta agar menjaga penampilan diri dan berpakaian baik sepanjang menjalankan tugas harian. Dan Unit Integriti juga Ain telah menetapkan 3 garis panduan kepada penjawat awam, yang mana yang pertama, mengikut Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 1985, pakaian masa bekerja dan semasa menghadiri upacara-upacara rasmi bagi pegawai-pegawai awam. Yang kedua Ain, Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 2006, yang mana berkaitan dengan fashion pakaian alternatif sebagai pakaian semasa bekerja dan menghadiri upacara rasmi. Dan yang ketiga Ain, mengikut Perkara 6 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 menerangkan tentang pakaian. Jadi seteruskan Ain. Betul tu tuan. Penjawat awam diingatkan supaya menjaga penampilan diri semasa bertugas dengan berpakaian selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan bagi kita sebagai pegawai beruniform, mestilah menjaga etika permakaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Harus diingat cara berpakaian adalah melambangkan kepribadian penjawat awam serta nilai-nilai dan etika kerja yang murni. Jadi pakaian yang kemas, bersih dan bersesuaian adalah ditekankan untuk dijadikan amalan kebiasaan kepada penjawat awam. Okey, kita terus ke info seterusnya Ain, di mana Selasa 23 Mac 2021, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu telah menyertai program pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi dos yang kedua Ain ya. Jadi program juga telah disudahi dengan Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bomba Mat Hilman bin Abdul Rashid, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, selesai menerima suntikan kedua pada jam 10 pagi tadi. Maksudnya Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu dah selesai untuk vaksin COVID-19 Ain. Saya yang pertama pun belum lagi tu. Okey, kita tunggu giliran Ain ya. Turut hadir untuk menerima dos kedua adalah Timbalan Pengarah, Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat dan Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan Kebakaran. Selesai menerima suntikan kedua, para penerima telah menerima sijil vaksin secara maya melalui aplikasi MySejahtera. Lindungi diri, lindungi semua. Kita mesti menang Ain. Betul tu tuan, kita mesti menang. Saudara, Rabu 24 Mac 2021 akan berlangsung program lawatan kerja rasmi Ketua Pengarah ke Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang dan juga Pasukan Bomba Sukarela Pulau Ketam. Antara pengisian aktiviti sepanjang program tersebut adalah aktiviti penanaman pokok sempena kempen penanaman 100 juta pokok serta lawatan sistem tangki Pulau Ketam. Info seterusnya, saudara, lagi khabar mendukacitakan 22 Mac 2021 dimaklumkan bahawa Pegawai Bomba Kanan 2 TBK Muhammad Fazli bin Ali Elias Omar telah kembali ke rahmatullah. Pengebumian Allahyarham selesai dijalankan selepas Zuhur tadi. Proses pengebumian turut dihadiri oleh Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bomba Mat Hilman bin Abdul Rashid,
Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu. Turut hadir Timbalan Pengarah, Pegawai Kanan dan Pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Al-Fatihah dan semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Saudara, segmen info edisi Selasa 23 Mac 2021 berakhir di sini. Kita jumpa lagi esok untuk lebih banyak info terkini Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sekian dari saya, Ain Syahira dan Saya Al-Hafizul. Amalkan normal baharu, prihatin rakyat, darurat memerangi COVID-19. Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi.